50 bahagi dengan 24 jam, setiap setengah jam masuk waktu. Ni kerang balik-balik sampai rumah, yongat-yongat sikit, baru nak narik gebor, Allahu Akbar, Allah. Ya, udah narik gebor, baru lena-lena setengah jam, Allah, langsung tak jadi apa kerja. Nasib baik dah weh. Nabi Musa punya pungkanya. Nabi Musa kata, ya Muhammad, tak usahlah 50 tu, tak terbuat di umat kamu, ya tak? Minta kurang. Turun naiklah Nabi minta kurang. Nabi Musa suruh minta kurang, ya tak? 50, 40, 30, 20. Sudahnya 5. Itu pun Nabi Musa kata minta lah kurang lagi. Mak, kalau kita mau naik pula, ya tak? Minta kurang 5 jadi 4, tak payah subuh. Nasib baiklah penghulu dengarlah pun anak buah. Siapa penghulu? Nabi lah. Nabi penghulu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maknanya anak buah Nabi Musa lah anak buah. Jadi bukan maknanya anak buah, bukan maknanya penghulu tak boleh dengar cakap anak buah, bukan maknanya suami tak boleh dengar cakap isteri. Kadang-kadang lawan pendapat, kawan berfikir, ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, fawalli wajhaka syatrah. Ma makna syatrah? yakni ke arahnya. Fawalli wajhaka syatrahu, yakni syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram, ya. Tapi bila ke arah masjidil haram, tuan-tuan, mungkin ada orang tanya, itu bagi kita ni, ke arah masjidil haram. Kalau orang dah memang di dalam masjidil haram, jawabnya kiblatnya adalah ke arah Kaabah pula, ke arah Kaabah. Atau kalau orang dah ada keliling Kaabah, jawabnya keliling Kaabah lah. Oh sudah. Jadi 4 penjuru lah, ya tak? Jadi 4 penjuru, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada di sini disebut hadis riwayat Al-Qurtubi, ya. Katanya al-baitu qiblatun li ahli masjid. Kalaulah kita yang dah duduk di Masjidil Haram, maka Baitullah itulah qiblat kita. Wal masjid qiblatun li ahli haram. Sedangkan orang yang duduk di tanah haram, iaitu di tanah suci. Makna tanah haram ni bukan pasal tak ada geran. Jangan kita faham tanah haram ni tak ada geran pula. Itu tanah haram tempat kita. Tidak, tanah haram maknanya haram daripada menodai kesuciannya. Itu makna tanah haram, ya. Bulan haram, bulan yang haram kita menodai kesuciannya. Tanah haram, tanah yang diharamkan kita menodai kesuciannya, ya. Jadi begitu. Maka wal masjid qiblatun li ahli haram, bagi orang yang duduk di haram Makkah, duduk di Mekah, ke mana kiblatnya? Ke masjid lah. Wal haramu qiblatun li ahli ardi, sedangkan Masjidil Haram kita lah, maka kita menjadikannya sebagai kiblat kita. Kiblat bagi ahli bumi, kiblatnya ialah ke Masjidil Haram. Bagi orang haram, kiblatnya ialah ke masjid. Dan bagi, maknanya kita kata orang masjid di haram, kiblatnya ialah ke Kaabah al-Musharrafah. Fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Kaabah itu kiblat bagi orang yang di dalam Masjidil Haram, dan masjid itu kiblat bagi orang yang di daerah haram, iaitu di luar kota haram, Aziziyah ke Ma'la ke dan sebagainya. Dan haram Makkah itu kiblat bagi penduduk bumi barat dan timur. Allahu Akbar. Setiap saat, setiap detik berkumandanglah azan, kerana perubahan dan kita kata tak sama garisan bujur, garisan-garisan bujur tak sama, menyebabkan kita kata waktu pun tak sama. Maka setiap saat dan setiap detik itu ada sajalah orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Barra ibnu Azib berkata, siapa? Al-Barra ibnu Azib, sahabat Nabi yang paling kurus tapi berjasa besar dalam satu peperangan Yamamah namanya. Berjasa besar dalam satu peperangan Yamamah apabila dia berjaya memecahkan kubu kuat Musailamah Al-Kazzab, ya. Berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersolat menghadap Baitul Maqdis selama 6 ataupun 17 bulan untuk memenangi hati orang Yahudi agar mau jadi pengikut Nabi.
dan beliau ingin kembali semula ke Kaabah Al-Musyarrafah sebab ditengoknya bulan ke bulan tak ada orang Yahudi yang mau menjadi pengikut Nabi, ya. Kemudian beliau solat asar menghadap Kaabah bersama dengan sahabat. Sesudah solat keluar seorang yang telah ikut solat bersama Nabi. Tiba-tiba ia melalui orang di masjid sedang rukuk, lalu ia berseru, aku bersaksi, asyhadu wallahi aku telah solat bersama Nabi menghadap ke Mekah, tak usahlah menghadap ke Masjidil Aqsa dah, sebab aku baru balik bersolat dengan baginda, kami solat menghadap ke Baitullah. Jadi menghadaplah ke Baitullah, ya. Maka langsung mereka berputar arah menuju ke Kaabah, ya. Ini kadang-kadang berlakunya ialah kalau kita di rumah orang atau rumahnya besar, ya, atau biliknya banyak, atau tak tahu mana tuan rumah, kita nak semayang berlaunglah kita. Saya pernah solat di kedutaan besar Malaysia di Saudi Arabia, di Riyadh, ya. Biliknya ada 26. Ada di mana duduk tuan rumah Datuk Mukhtar masa tu, Datuk Mukhtar. Mana pula duduk Datuk Mukhtar ni, ya, orang Melaka dalam rumah duta ni. Mau mana cari je weh. Sudah kamu nak semayang, mana apa kiblat, nengok je matahari, ya tak? Nengok matahari mana apa cenderungnya. Tengah-tengah semayang Datuk pun datang, katanya ke kiri sikit, katanya ke kiri sikit. Jadi kita tak payah berhenti semayang, kita pun ke kiri lah sikit, teruskan je, bina kepada yang lama, teruskan kepada rakaat yang berikutnya, tak payah kita berhenti semen, tak payah. Ada. Maka langsung mereka berputar arah menuju ke Kaabah. Taib. Katanya Al-Bara' berkata lagi, ketika Nabi telah sampai di Madinah, solat menghadap Baitul Maqdis 17 bulan, sedang ia ingin kiblatnya ke Kaabah, maka turunlah ayat 144. Ini bermakna bahawa Quran itu responsif kepada peristiwa. Quran itu dia tidak turun tak semena-mena, ya tak? Tanpa sebab. Dia mesti ada respon dengan suasana. Sebab itu selalu orang bertanya kepada Nabi, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, anil ahillah, tentang peranan anak bulan, yas'alunaka anil syahril haram, mereka tanya pada engkau ya Muhammad tentang bulan haram, yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang, yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya engkau tentang darah bulanan. Jadi turun ayat, qul, katakanlah, gitu. Jadi itu yang dikatakan bahawa Quran itu hidup. Jadi masyarakat itu adalah masyarakat yang hidup bersama Quran itu. Mereka adalah masyarakat yang live telecast, maknanya yang bersiaran langsung dengan Al-Quran. Maka sebab itulah mereka menjadi kita kata rujukan utama. Contoh gini lah tuan-tuan, ada pergaduhan di Stadium Perak antara negeri Perak dengan negeri Pahang, contoh tentulah kita akan rujuk untuk dipanggil jadi saksi mereka yang ada di stadium daripada kita yang melihat siaran rakaman. Jadi orang yang siaran langsung itu tentu dapat melihat apa puncanya. Kita yang tengok siaran rakaman dia tak nampak. Jadi dia pun kata puncanya ialah orang Pahang demo perli ngapa kejo yuk kejo, idak juga nyepak kejo je. Kejo yuk kejo, kira ngejo je tak nyepak. Itu perlinya di situ. Sudah kelahi. Itulah puncanya. Jadi saya nak kaitkan ialah tentulah yang akan dijadikan rujukan ialah mereka yang ada di stadium. Jadi dalam konteks Quran pula tentulah yang menjadi rujukan ialah para sahabat, kerana mereka hidup bersama dengan Al-Quran itu. Kita mana maunya kita siaran rakaman. Kita dah kemudian, ya tak? Jadi dengan sebab itulah maka selalu kita melihat bagaimana pendapat para sahabat bila turun sebab turun satu-satu ayat. Abu Sa'id Ibn Mu'alla berkata, kami pagi-pagi pergi ke masjid untuk solat di dalamnya,
maka kami dapat mendapatkan Nabi SAW yang duduk di mimbar. Lalu aku berkata, Sa'id tadi ya, mungkin ada kejadian yang baru, maka aku pun duduk. Aku ada perkembangan baru ya, aku ada perkembangan baru. Maka ini nak ceritanya bahawa contextual hours Nabi dengan umatnya itu berlaku ya, setiap kali lepas waktu semayang. Nabi tidak habis je salam terus keluar. Tak, dia ada contextual hoursnya dengan umatnya. Dia akan mendengar tanya soalan, dan kemudian kadang-kadang turun ayat untuk memberikan penjelasan dan sebagainya. Ini kita kata consultation hours Nabi dengan umatnya sentiasa berlaku, terutamanya lepas sembahyang. Sebab itu Nabi tidak terus keluar setelah sembahyang ya. Setelah dia berdoa dan sebagainya, maka dia akan duduk dengan sahabat. Saya rasa dah masuk waktu ya. Kita baca sikit lagi ya. Aku berkata, mungkin ada kejadian baru, ada event baru yang berkaitan ya. Maka aku duduk, maka Nabi membacakan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa lanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, iaitu telah aku lihat, kata Allah, kami lihat wajah kamu berbolak-balik ke langit, maka kamu mengharapkan ingin kembali kepada kiblat yang kami suka, maka sekarang aku perintahkan kamu kembalilah kepada kiblat yang kamu kehendaki, iaitu Masjidil Haram. Lalu aku berkata kepada kawanku, mari kita solat 2 rakaat sebelum Nabi SAW turun daripada mimbar. Kami sembunyi untuk solat, kemudian Nabi turun dan solat zuhur dengan orang-orang ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di antara 6 imam hadis yang 6 ya.